haula wala quwwata illa billah. Okay, ni Haris. Haris. Ni ada ni. Wah, kena tak? Ada keluar. Ni tu. Dia buat pada hidup lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Okey, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT pada pagi Jumaat ini yang penuh berkah. Kita terlebih dahulu saya maklum-alukan kehadiran Ustaz Muhammad Sufyan bin Muhammad Khalif. Okey, untuk makluman Ustaz Sufyan merupakan sahabat Ustaz Yusran, kerana hari ini kebetulan Ustaz Yusran ada perkara yang tak dapat dielakkan. Jadi syukurlah kita kerana Ustaz Yusran minta bantuan daripada sahabatnya untuk menggantikan kelas pengajian kita pada hari ini. InsyaAllah Ustaz Sufyan akan berbincang juga, akan syarah berkaitan dengan sirah Nabi, iaitu sirah Nabi Ibrahim dan berkaitan juga dengan korban. Okay, insyaAllah. Dan Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Kita mengalukan kehadiran Ustaz pada pagi ini. Okay. Minta maaflah semua jemaah. Hari ini kita rasa agak kelewatan. Jadi ada berlaku sikit, ada breakdown kita kat sini. Jadinya kita minta Ustaz Muhammad Sufyan mulakan majlis lah. Dipersilakan Ustaz. Ya Ustaz. Mrs. dekat dia WhatsApp. Jadi kita sebenarnya dia ada kat sini. Sekejap nah. Ustaz mungkin tak perasan yang kita. Ustaz tak buka suara tu. Oh. Mute. Unmute. Mute kan? Oh, okey dengar dah. Okey dengar dah. Okey. Okey mula no? Boleh mula Ustaz. Silakan Ustaz. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Boleh dengar suara saya? Clear tak suara? Boleh clear Ustaz. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah jelas Ustaz. Okey, baik. Jadi ini kali pertama saya guna yang macam ni. Sebelum Ustaz, ni saya ya. Untuk pengetahuan Ustaz, dalam ni 44 orang jemaah bersama dengan Ustaz. Masya-Allah, 44 orang jemaah. Alhamdulillah. Selamat bertemulah dalam alam ruangan maya macam ni. Alhamdulillah. Jadi macam kata Kak Fidah tadilah, saya sahabat baik kepada Ustaz Yusran dan juga Ustaz Haji Farhan. Kebetulan malam ni saya nak pergi kuliah di Bagan Serai. Nak lajak pergi Penang tak boleh, pergi Kedah tak boleh lagi. Tajuk malam ni sebelum sampai sana, tajuk
Ustaz Yusran telefon saya tadi, maka saya bawa tajuk ni lah. Maka nak jadi rezeki orang hawa mukhlisin. Tak apa, kita kongsi bersama. Ya. Moga sama-sama semua kita jadi orang yang mukhlisin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia tuan-tuan, puan-puan. Jadi alhamdulillah, nak cerita lah, kita nak cerita. Bagi saya suka kuliah santai-santai kan. Apa ni, bila kita sebut soal korban ni tuan-tuan, Rasulullah akan sebut kata sunnata abikum, iaitu sunnah, yakni perjalanan bapa kamu. Yang diisyaratkan dengan bapa kamu tu ialah Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab itulah ibu-ibu, akak-akak, adik-adik sekalian, bila kita sebut kata Nabi Ibrahim ni, Nabi Ibrahim dia dapat satu pangkat yang tinggi tau. Iaitu Khalilullah, kekasih Allah. Dan kalau kita tengok dalam Isra Mi'raj pun, Rasulullah bagi tahu Nabi Ibrahim dia duduk di satu tempat yang amat istimewa, special. Dan apa berkaitan dengan Nabi Ibrahim ni yang nak sampai kepada syariat, syariat korban ni, hak kita dok buat sampai hari ni, dia cukup perjalanan Nabi kita Ibrahim ni, cukup orang kata apa? Dia punya journey perjalanan cukup seronok sampai nak dapat pangkat, orang kata pangkat Khalilullah itu. Yang pertama, ibu-ibu, akak-adik sekalian, dia tak lain tak bukanlah yang mengikut orang kata apa? Dari sudut ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam tu. Yang pertamanya, Nabi Ibrahim ni duduknya di Babylon. Babylon ni di mana? Bukan Pekan Kulin, bukan. Babylon ni di Iraq kan. Duduk di situ bukan duduk saja, tapi duduk berdakwah lah. Memang kerja para nabi daripada dulu sampai nabi yang akhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerja sampaikan basyiran wa nazira, perkara-perkara yang gembira dan perkara-perkara yang menakuti. Termasuklah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim ni, tuan-puan sekalian, satu orang yang cekal, yang tabah, yang sabar menghadapi dugaan. Yang pertama, kalau kita tengok dugaannya, ayahnya sendiri. Ayah Nabi Ibrahim sendiri tak mau nak ikut. Abihi Azar. Azar ni dia tak mau nak ikut. Bukan takat tak mau nak ikut, tak mau nak turut beriman. Bahkan dia suruh Nabi Ibrahim ni tolong pijuai. Tolong pijuai berhala-berhala yang dia buat tu, yang dia ukir daripada batu, daripada kayu. Nabi Ibrahim tak mau. Habis tu Nabi Ibrahim hinakan, Nabi Ibrahim tarik, seret gitu kok kata jalan dia. Lepas tu tuan-puan sekalian, kakak-kakak, adik-adik kan, makcik-makcik, maklum, mak ngah apa yang dah kan. Yang nombor 2 ni, hak keras sikit ni. Apa dia? Iaitu Namrud. Nabi Ibrahim ni dia berada di bawah pemerintahan Namrud. Namrud ni dia satu raja yang zalim. Yang kasar, yang ganas. Ini Namrud. Namrud ni kalau diceritakan, dia termasuk dalam 4 orang raja yang menguasai dunia. Namrud ni. Fir'aun pun tak termasuk. Raja Asia lagi lah tak masuk. Ini Namrud. Yang pertama, Namrud ni dia cukup cerdik. Sampai orang panggil dia minat berburu, Namrud ni. A mighty hunter orang panggil dia. Pemburu yang hebat lah, Namrud. Lepas tu, Namrud ni dia bijak matematik, astronomi, geologi, kaji bulan, kaji bintang. Dia cukup hebat, pakar dalam ilmu ni. Maknanya Allah bagi dekat Namrud ni satu kelebihan, memang hebat sampai ilmu kaji bintang. Sampai macam dia boleh tahu. Bukan bila orang faham ilmu falak ni, dia boleh tahu apa yang nak berlaku, mana yang putaran alam ni yang berlaku ni. Jadi dengan ilmu yang Allah Ta'ala bagi dekat dia tu, dia guna untuk nak pesongkan, nak tipu rakyat dia. Nak bagi nampak dia ni bagus, nak bagi nampak dia ni elok. Jadi Namrud ni, dia buat macam mana? Mula-mula mereka sembah berhala. Ada berhala hak kecil, ada berhala hak besar. Ada hak duduk dalam rumah, ada hak duduk di ujung kampung, pakat sembah ramai-ramai. Itu Namrud ni sembah berhala. Tapi bila sampai lama, dia jadi sombong. Dia sembah apa? Dia suruh orang pula sembah dia. Sebab tu kita kata Namrud ni paling melampau. Namrud.
Lepas tu, bila Nabi Ibrahim ni punya sabak dan ambil tindakan, pecahkan berhala hak besar sekali 3 ekor tu. Yang ni kita semua faham, dia suruh tanya berhala hak duk sangkut pegang kapak tu, berhala tu pun tak boleh nak kata apa. Lalu Namrud panggil, Namrud berdialog dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Namrud kata pelik sangat ni, tak ada orang yang berani nak lawan dengan aku. Lama ni tak ada orang berani lawan dengan aku, tentang aku. Mai mana hang ni sembah siapa? Maka Nabi Ibrahim kata, qala Ibrahimu rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku yang menghidupkan dan yang mematikan. Tapi Namrud ni puan-puan, dia tak mau kalah. Dia jenis tak mau kalah. Dia kata, ana uhyi wa umit. Inni, silap. Inni uhyi wa umit. Aku pun boleh hidupkan. Aku pun boleh mematikan. Maka orang semua pelik, hebat raja kami, dia pun boleh hidupkan, dia pun boleh matikan. Dia kata, lah panggil 2 orang mai tawanan. Dia banyak orang tawan, dia raja jahat. Dia panggil 2 orang mai kat depan. Seorang dia bunuh, seorang dia lepas pergi. Dia kata, hang tengoklah. Tu saya kata lah, hang tu bahasa Arab lah. Tengok, yang seorang ni, aku matikan dia. Tengok dah mati dah, berdarah. Tak boleh hidup lagi dah. Ni yang seorang lagi ni, hampir nak pergi mana pun. Yang ni aku bagi hidup. Dia faham kot tu. Faham Nabi Ibrahimnya. Nabi Ibrahim bercerita, kot lain Nabi Ibrahim kata, Tuhanku yang mengadakan dan mentiadakan, yang menciptakan dan boleh mentiadakan. Itu. Orang kata cerdik pun dia jadi stupid juga Namrud ni. Lah dia tak boleh kan. Lah Nabi kata berdialog dia tak boleh nak kata apa dah. Dia gunakan kekerasan dia. Kekerasan dia macam mana? Dia bakar Nabi Ibrahim alaihi salam yang kita duk tahu. Kalau kita baca tafsir, baca sirah tuan-tuan, ungun api yang duk buat nak bagi bakar Nabi Ibrahim tu bukan nak bagi macam orang kata apa? Bakar lemang, bakar bahulu, bukan. Api yang menimbun tinggi, banyak tinggi punya api ni sampai orang nak pergi dekat pun tak boleh. Zaman tu kalau kata perang, mereka buat satu mejanik. Mejanik ni lastik besar tu. Bukan stik anak kita ada stik burung tu. Tak. Lastik punya besar untuk letak orang, letak peluru besar-besar ni. Besar-besar orang kata pemeluk ni. Maka dia lempak Nabi Ibrahim AS siap ikat dengan rantai keliling badan. Jatuh tengah-tengah dasar api yang marak menyala tadi ni. Jadi bila lagu tu, Nabi Ibrahim masuk duduk dalam tu, api tu, dia tak ada rasa apa. Dia tak ada rasa panas, dia tak ada rasa apa. Dia rasa tenang saja. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Bahkan duduk di dalam api tu, dia rasa relax. Bardan wa salaman. Bardan ni asal maknanya sejuk. Wa salaman. Tapi dia ada kalimah bardan wa salaman. Maknanya di situ, sejuk yang seronok, yang sejahtera, yang relax. Sejuk pun dia menyakiti juga tuan-tuan, puan-puan. Kan kalau tak percaya masuk duduk dalam peti air besar tu, tutup tengok. Sakit tak sakit? Sakit. Memang sakit kena sejuk ni. Tangan kita ni pun kalau kita genggam air tu, 10 minit jadi kecut. Dia sejuk, dia sakit. Sejuk itu menyakiti. Tapi yang Nabi Ibrahim tu masuk duduk dalam tu, Allah bagi bardan wa salaman. Dia sejuk yang tak menyakiti. Sejuk yang syok-syok. Macam kita duduk dalam bilik aircon, buh nombor 24 ke, letak tangan tadahi, lena. Itu maknanya bukan sejuk yang menyakiti, sejuk yang menyenangkan. Rasa seronok, best, tenteram dalam tu, relax kan. Itu Nabi Ibrahim. Jadi bila sampai time masa yang tertentu, Nabi Ibrahim ni keluarlah. Rupa-rupanya orang duk tunggu ramai. Mereka pun nak tengok juga apa jadi kan. Bila api dah surut habis semua, Nabi Ibrahim keluar steady lah. Rantai-rantai tadi putih habis semua duk ikat, Nabi Ibrahim keluar dengan keadaan macam biasa. Orang pakat tengok terkejut. Tapi Nabi Ibrahim, orang kata apa, duk tengok ketegak sangat mereka situ, tak mau nak beriman, termasuk saudara mara, orang kampung, raja, menteri semua tak mau beriman. Maka Nabi Ibrahim dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai 111 dalam hal korban kita nak cerita ni, Nabi Ibrahim kata apa?
wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Maknanya kata wa qala inni, kata Nabi Ibrahim, aku ni hijrah, zahibun ni hijrah, pilah hijrah kepada Tuhanku untuk beribadah dengan tenang, dengan senang kepada Tuhanku, sayahdin. Maka insya-Allah nanti sayahdin lagi akan diberi petunjuk. Kalau orang belajar ilmu nahu, ilmu surah, sayahdin ni maknanya lagilah ada huruf sin tu, lagi akan berlaku. Nabi Ibrahim yakin yang lagi Allah Ta'ala akan memberikan penunjuk kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab tu Nabi Ibrahim ni puan-puan, tawakal cukup tinggi. Cukup tinggi tawakal. Sampai diceritakan dalam hadis, dalam kitab Riyadhus Salihin, karangan Imam An-Nawawi, disebut bila kita ni disuruh sangat-sangat, tiap-tiap hari suruh sebut, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ataupun hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebut tiap-tiap hari. Rupa-rupanya dalam hadis tu ada sebut, dia kata, akhiru kalami Ibrahim qala hasbunallah wa ni'mal wakil. Maknanya memadailah Allah Ta'ala sebaik-baik yang wakil. Kami serahkan segala-galanya yang menolong, yang membantu kami. Tu Nabi Ibrahim. Lepas tu bila Nabi Ibrahim pindah ke mana? Pindah ke Syam, San'a. Kawasan-kawasan belah Baitul Maqdis, Palestin sana tu. Nabi Ibrahim pergi dengan siapa? Nabi Ibrahim pergi dengan anak menakan dia. Anak menakan dia Nabi Lut alaihi salam. Dan Nabi Ibrahim pergi dengan isteri dia, Siti Sarah. Siti Sarah. Waktu ni tuan-tuan, Nabi Ibrahim umur dia ada lebih kurang, kalau dalam kitab sirah dia kata umur 86 tahun. 86 tahun. Tapi anak tak ada. Anak tak ada. Teringin nak anak, rindu nak anak. Maka kata Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah aku ni anak yang soleh. Dia memang jadi lumrah tuan-tuan. Dia jadi lumrah kita ni kalau kahwin, salah satu daripada cita-cita hajat orang kahwinin, dia nakkan anak. Dia nakkan zuriat. Kan? Bila nakkan zuriat ni, kita macam-macam lah. Orang kata kita usaha, kita ikhtiar. Pergi jumpa doktor, makan ubat ke apa segala. Tapi jangan duk buat yang merapu, yang mengarut-ngarut, sudahlah. Yang orang pesuh kata kalau anak hang buat benda gini, pergi minum air tengah-tengah laut sampai muntah lah apa macam-macam. Tak payahlah kita duk buat hak pelik-pelik, hak mudarat. Kita doa. Nabi Ibrahim umur 80 lebih, terangin nak anak. Nabi Ibrahim berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Maka fabasyarnahu bighulamin halim. Kami khabarkan kepada fabasyarnahu, kami bagi khabar gembira kepada Nabi Ibrahim ni bighulamin halim, dengan anak, seorang anak yang halim. Halim ni sabar, lemah lembut, santun, sopan santun, baik punya orang ya. Siapa dia? Nabi Ismail alaihi salam. Tu dia kan Nabi Allah nak bagi ni. Maka seronoklah. Yang jadi perjalanan ceritanya, lepas Nabi Ibrahim daripada Babylon, daripada Iraq tu, pergi duduk di San'a, di Syam, di Palestin. Lepas tu pergi ke Mesir. Bila Mesir, balikkan pula dengan seorang yang dihadiahkan oleh Raja Mesir, iaitu Siti Hajar. Maka Siti Sarah benarkan Nabi Ibrahim ni kahwin dengan Siti Hajar. Bila kahwin, dapatlah anak. Nabi Ismail. Itu yang fabasyarnahu bighulamin halim. Bila dapat anak, mula-mula Siti Sarah okey. Tak ada masalah. Dulu suruh kahwin. Dapat anak, dia something, ada perasaan. Maka Allah suruh perintahkan Nabi Ibrahim pergi letak Nabi Ismail dan orang kata apa, Siti Hajar tadi ni di satu tempat yang diberi nama Mekah ataupun Bakah. Tempat ni tak ada orang tuan-tuan. Siapa pun tak ada Mekah ni time tu. Burung pun tak ada. Pasal apa kita kata burung pun tak ada? Burung ni dia ada di tempat dia duduk musim ke atas udara. Tu tempat yang ada ayak. Ada ayak dia pun turun lah. Ni burung pun tak ada. Maknanya ayak pun tak ada time tu. Bila ayak tak ada tuan-tuan, disuruh dah Nabi suruh letakkan Nabi Ibrahim alaihi salam duduk di situ.
Duduklah. Bukan suruh duduk, tunggu sekali. Tak. Bangkit. Balik. Allahu Akbar. Dah lah lama teringin dah anak. Dah dapat anak, disuruh tinggal situ pula. Nabi Ibrahim tinggal tak? Nabi Ibrahim tinggal. Pasal apa? Pasal Allah Subhanahu Wa Taala tak suruh duduk sekali. Lepas tu Siti Hajar pula. Siti Hajar lagu mana? Tengok-tengok. Suami nak balik. Balik pasal apa? Pasal Allah tak bagi tunggu. Silakan balik, tak jadi masalah. Kalau kita tuan-tuan, lelaki tak balik, mak. Lagi tu telefon habis bomba, telefon, rela, telefon, jepam semua. Telefon lelaki tak balik 2 hari. Contohlah, melawak ya. Itu. Tapi kita bayangkan tak ada siapa lah tu. Nak minta tolong siapa? Tapi kita tengok tawakal yang punya tinggi, 3 beranak ni Allah Ta'ala bagi. Allahu Akbar. Tak apalah, kita tinggal tu. Dah duduk di situ dah, umur berapa dah. Sampailah daripada kecil, daripada mula lahir sampai makin besar. Nabi Ibrahim adalah 3-4 kali dalam sirah kata duduk berulang pergi tengok. Bukan dekat, tuan-tuan, bukan macam Kulim dengan Sungai Petani boleh naik bah pergi, naik geret pergi dah. Ni jauh kan. Lama-lama sekali boleh pergi. Tapi Nabi Ibrahim pergi juga kan. Pergi ziarah. Bila dah 3-4 kali pergi, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى. Lagu tu pula kan. Lambat nak dapat anak, dah dapat anak tengah sayang, Allah suruh tinggal. Lepas tu bila pi anak ni, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Sa'ya ni dalam istilah bahasa kitanya, anak dah sampai umur boleh tolong mak ayah dah. Kalau anak perempuan tu boleh tolong kerja di dapur, basuh kain semua boleh buat dah. Kalau anak lelaki ni, kalau ayah pergi ladang, dia boleh pergi ladang. Kalau ayah ke laut, dia boleh pergi ke laut. Ayah pergi motong getah, dia boleh ikut pergi motong. Kalau ayah pergi buat bendang, dia boleh pergi duk tolong buat bendang semua kan. Ini balagha ma'ahu sa'ya ni. Dia di antara kanak-kanak nak pergi kepada dewasa. Dia dekat-dekat nak balik dah waktu ni kan. Waktu ni kita tengah sayang anak kita. Mat pergi kedai pun dia boleh pergi kedai. Suruh pergi mana dia boleh pergi mana. Dia boleh tolong dah. Kan boleh tolong mak ayah dah. Nabi Ibrahim mimpi. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Kita pun faham mimpi para nabi ni adalah benar. Tak macam mimpi kita. Mimpi kita ni kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Tapi yang banyaknya tak betul lah daripada betul. Lah musim durian, mimpi makan durian lah. Nanti musim padi, mimpi duk buat padi pula. Musim apa, kita ikut musim. Banyak tak betul pada betul lah. Tapi mimpi para nabi ni, dia benar. Dia nak kena buat kan. Jadi bila Nabi Ibrahim duk mimpi mula-mula pada 8 hari bulan, 8 Zulhijjah. Sebab tu hari 8 tu dia panggil hari Tarwiyah. Tarwiyah ni hari memikir. Mimpi ni aminallah aminasyaitan. Adakah daripada Allah, adakah daripada syaitan. Dia duk main 2-3 kali. Marratan ba'da marrah. Sekali lepas sekali duk main mimpi. 8 hari bulan tu dia panggil hari Tarwiyah. Lepas tu 8 malam 9. 9 tu mimpi lagi. Maknanya 2 kali dah mimpi ni. Dia panggil Arafah. 9 tu Arafah maknanya kenal lah. Pastilah. Esoknya malam 9 malam 10 mimpi lagi. Tu dia panggil Nahar. 10 hari bulan tu, 10 Zulhijjah tu. Hari sembelih. Tapi nak cerita dekat anak ni, dia kata wa ya bunayya. Bunayya ni kalau dalam bahasa Arab satu kalimah anak ayah, dia panggil panggilan manja dekat anak dia. Kalau kita panggil apa, orang Melayu panggil awang ke, intan payung ke, cik maisat, lagu itulah kan. Dia tak panggil hoi. Beza cik maisat dengan hoi maisat, dia tak sama. Hak ni Nabi Ibrahim kata, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, aku melihat dalam mimpiku yang aku menyembelihmu. Dan Nabi Ismail pun faham kalau maknanya ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang uniknya ayat ni kalau kita tengok, Nabi Ibrahim fanzur maza tara. Nabi Ibrahim minta pendapat anaknya Nabi Ismail tu. Yang dalam istilah kita kata mesyuarat. Yang ni Rasulullah sebut wa amruhum syura bainahum.
segala urusan hampa ni apa mesyuaratlah dulu apa-apa hal pun baguslah. Sebab tu orang kata apa, hawa mukhlisin nak buat apa tentu ada mesyuarat kan. Apa persatuan nak mesyuarat, kena buat apa, kena mesyuarat. Dalam rumah tangga pun nak kena mesyuarat. Ayah kalau dia nak buat apa-apa pun elok mesyuarat dulu dengan anak-anak, dengan ahli keluarga. Kita nak buat korban ke apa ke, nak perbesar rumah ke, nak beli kereta, nak jual kereta ke, elok mesyuarat. Sebab Nabi ajak kita macam tu, wa amruhum syura bainahum. Jadi Nabi Ibrahim dia pun mesyuaratlah, kita kata kan. Jawab ke anak dia yang nak kena sembelih, apa pendapatmu? Kan. Maka satu jawapan yang luar biasa keluar daripada mulut Nabi Ismail alaihi salam. Dia kata apa? Ya abati. Abati ni pun tak sama dengan ya walid. Abati ni satu kalimah lembut anak panggil kepada ayah. Wahai ayah kesayanganku, if'al. If'al ni fi'il amar, maknanya suruh. If'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas salihin. Buatlah. Andainya ini daripada Allah Subhanahu wa taala, silakan buat. Insya-Allah kau dapati aku ini adalah di kalangan anak orang-orang yang soleh. Jangan lupa kalau kita nak sebut apa-apa tuan-tuan, kita kata insya-Allah. Nabi Ismail pun kata insya-Allah. Sampai tahap macam tu tuan-tuan kan. Tak ada kalau kita orang tanya pakai cabut lari dah. Ni sebabkan siapa suruh? Allah Subhanahu wa taala yang suruh. Maka silakan wahai ayah. Lepas tu falamma aslama wa tallahu lil jabin. Sampai tahun 10 Zulhijjah tu dia nak berlaku tu, siap nak sembelih lah. Pisau pun dah tajam habis apa semua. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqatar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Duk sembelih dah tu tak mau nak masuk. Pisau yang tajam tak mau nak masuk. Bila tak mau nak masuk, Nabi Ismail kata apa? Barangkali ayah ni duk tengok mata saya, mata ayah tu duk nampak saya kok belah depan ni. Tak sampai hati, tak lalu nak sembelih, tak tergamak lah. Jadi kod lagu tu kata dia, cuba ayah pusingkan kod belakang so duk tengok muka saya, tarik daripada kod belakang, kod nak boleh. Allah tuan-tuan sampai tahap macam tu. Kalau kita tak jadi hak mula tu, okey dah kod noh, okey dah kod noh. Ni tak, pusing kod belakang. Pusing kod belakang pun tak mau nak masuk juga. Sampai last kali tu barulah orang kata apa? Allah Subhanahu kata sesungguhnya kamu telah membenarkan wahyu apa yang diperintahkan kepadamu wahai Ibrahim. Last kali wa fadainahu bizabhin azim. Sebelum tu in haza lahu wa in haza lahu wal balaul mubin. Maknanya ujian yang besar semua tu dah lulus. Wa fadainahu bizabhin azim. Kami tebus kata Allah Taala dengan sembelihan yang besar, didatangkan kibas. Kibas untuk disembelih. Sebab tu kita sampai kepada hari ni, bila kita nak sembelih, kita tak sembelih orang. Kita sembelih binatang korban. Bahimatul an'am. Sembelih apa? Lembu, unta, rebau, kambing, biri-biri, kibas. Kita sembelih hak tu. Kata Rasulullah, inilah sunnah abikum, bapa kamu, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Dengan kita nak pilih barang kita nak sembelih tu pula sembelih yang kita paling sayang sekali kan. Jadi kalau kita tengok daripada ayat ni puan-puan sekalian, dari sudut ilmu tauhidnya, yang pertama, api dia tak boleh melukakan, tak boleh membakar kita. Hanya tabiat api itu saja dia panas. Tapi yang nak berhak membakar, tak membakar, hangus, tak hangus, yang tu Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak hangus, hanguslah. Kalau tak hangus, tak hanguslah. Tengok Nabi Ibrahim tu bukan kecil anak punya api, besar punya api, tapi tak jadi apa-apa. Yang kedua, pisau. Ilmu tauhid, pisau tu tajam. Tabiat pisau tu dia melukakan, mencederakan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tak mau pisau tu melukakan, dia takkan jadi melukakan apa-apa pun, dia tak boleh luka punya.
Ini kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut ilmu tauhid yang kita pegang. Dia cuma tabiat dia saja. Tapi kalau nak sembelih korban, dia nak kena pisau yang tajam. Sebab Nabi sebut, wa iza zabahtum fa ahsinuz zabhah. Kalau kamu nak sembelih, maka perelokkan cara sembelihan kamu tu. Antara salah satu cara nak elokkan sembelihan iaitu tajamkan pisau. Tajamkan pisau kita tu. Ni mai nak korban pisau tak tajam, tak asah daripada tahun depan, lepas sampai tahun ni. Mata depan nak sama dengan mata belakang. Kesian lembu. Nabi pernah tengok kan? Nabi pernah tengok satu orang ni duk sembelih dengan pisau yang tumpul. Adakah kamu nak bagi dia mati 2 kali ataupun berulang kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guna pisau tumpul, maka guna pisau tajam. Dalam bab sembelih korban ni pun kalau kita tengok kan, dalam bab sembelih eloknya kita sembelih sendiri. Nabi Ibrahim sembelih anak dia sendiri, elok korban tu korban kita sembelih sendiri. Kalau kita buat seorang, kalau kita buat daripada apa ni? Kita buat daripada 7 orang. Seekor lembu kita masuk 7 orang lah. Geng-geng Hawa Mukhlisin ni. Tengok suami mereka ni antara salah seorang daripada 7 tu siapa boleh sembelih. Tengok 7 orang je ni tak berani nak sembelih. Pak Long tak berani, Pak Ngah tak berani, Tok Saat tak berani, habis semua Pak Lang, Tok Cik, Pak Su semua tak berani. Aku kalau tengok darah pitam, dia kata. Yang ni pula aku kalau tengok darah pakai aku rebah dululah, belum lembu tu rebah. Jadi takut lagu tu, maka wakilkan dululah kepada selain daripada 7 orang tu, carilah siapa pun orang masjid, serah kat dia wakil untuk suruh sembelih. Habis tu kami Hawa Mukhlisin tak boleh nak sembelih kan Ustaz? Orang perempuan. Boleh, bukan kata tak boleh. Syarat sembelih ni bukannya perempuan ataupun lelaki. Tapi, eloknya orang perempuan walaupun dia ada kebolehan sembelih, dia wakilkan, dia serahkan kepada orang lelaki untuk sembelih. Yang ni afdal, yang ni aula. Melainkanlah tak ada orang lelaki dah boleh sembelih dalam satu kampung tu, semua jenis tak berani, takut darah. Kalau tengok darah tak boleh. Yang ada maklum je, dia buat mai siap dah pisau 3 bilah duduk kat pinggang ni. Nak maklum aku nak sembelih, dia kata nak buat lagu mana, dah orang lelaki semua tak boleh nak sembelih dah kan. Tak apalah itu kan, tapi tak berlaku kot. Sembelih ni dia kerja kasar sikit, dia kerja orang lelaki, bukan senang nak perbah lembu, nak perbah kambing tu kan. Fal yurih zabihatahu, kata Nabi. Lepas kita sembelih ni kita tengok orang-orang dulu kan. Bila Tok Wan kita dulu, ayah kita dulu, dia tengok mereka duk sembelih korban ke, sembelih kenduri kahwin ke, lembu tu, bila lepas mereka sembelih, mereka pergi duk buka jerat tali yang duk ikat di kaki tu. Kita duk kata apa siapa, dia duk suruh buka. Rupanya nak sandarkan kepada hadis Nabi ni lah. Kadang-kadang tak tahu nak cerita benda ni ada hadis, tapi bila kita mengaji ni, oh ni dia hadis dia, dalil dia. Fal yurih zabihatahu, kata Nabi. Orang kata berehatkan sembelihanmu itu kan. Buka bagi dia tenang, bagi dia pi dengan elok dulu. Kemudian baru lapah, baru potong. Dia tak boleh puan-puan kalau kata lembu korban dah, kambing korban ke, duk hidup lagi, duk hidup lapah dia dah kan. Pergi duk lapah, ambil ekor dia dah, ambil kepala, ambil hati dia, duk hidup lagi, tak boleh. Ini. Itulah orang panggil syariat korban ni. Sejarahnya kalau kita tengok, kita kembali lihat kepada sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ni tawakal tinggi tuan-tuan. Tawakal tinggi. Sebab tu Rasulullah pun sebutlah bila kita nak keluar daripada rumah, bismillahirrahmanirrahim, 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Sebut hak tu. Jangan duk tinggal hak tu. Setiap hari sebut. Orang yang sebut hak ni syaitan dia tak boleh nak main kacau. Tak boleh nak kacau. Syaitan nak main nak kacau kita ni tak boleh. Dia balik, dia jumpa tengah jalan, jumpa syaitan lain pula. Dia kata, kaifa bika, macam mana hang nak pergi kacau dia? Aku dah try pergi dah tak boleh. Dia sebut bismillahirrahmanirrahim, 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Hak ni Nabi sebut tuan-tuan dalam hadis sahih dalam kitab Riyadhus Salihin. Lepas tu Nabi Ibrahim pun sebut hak tu juga yang kita sebut tadi ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam istilah ayat yang hampir sama. Maknanya memadailah bagi Allah. Kepada Allah lah aku serahkan.
diri aku bertawakal kepadamu ya Allah. Dan cerita ni tuan-tuan puan-puan dia panjang lagi. Bila tak jadi sembelih di syariat korban tu, sampailah kepada kita hari ini, kita sembelih binatang korban sama ada unta. Unta kalau umur dia ada dua lah, musinnah ataupun jaz'ah. Kalau musinnah ni lembu unta, kebau, lembu, kambing yang umur dia, kalau unta umur dia 5 tahun ke atas nak masuk ke 6 tahun. Kalau lembu, kambing, kebau umur dia 2 tahun nak masuk ke 3 tahun, yang gigi dia depan, gigi susu dia dah jatuh dah. Kalau jaz'ah ni pula dia binatang macam kibas ataupun biri-biri. Kita mana nak tahu kibas, biri-biri, dia kibas ni dia banyak negeri belah Arab tu. Dia nak macam kambing dia juga tapi ekor dia tu kembang sikit. Kembang sikit. Tu. Tu dia. Dan bila sebut daging korban, sebut kata korban itu, itulah korbannya. Allah Ta'ala tuan-tuan, Rasulullah kata Allah Ta'ala ni suruh kita buat baik walaupun pada binatang. Sebab tu bila kita nak asah pisau tu pun dia tak bagi kita asah depan binatang tu. Duk jauh-jauh sikit. Bila nak sembelih depan masjid, pergi duduk belakang tu asah, ataupun asah malam siap-siap asah, tak apa. Sampai tahap macam tu walaupun dia seekor binatang. Tu binatang korban kita, sama ada kita nak sembelih untuk korban ataupun sembelihan biasa, boleh. Tapi asah tu jauh sikit bagi tajam pisau tu. Kesian tuan-tuan kalau dia duk tengok mata dia tu bulat, duk tengok kita duk asah tajam, pisau siap, aku buat masak hitam daging, buat masak lemak ke apa ke. Dia rasa lagu mana? Anak kita lah kalau nak bersunat tu, kan, Tok Mudim duk asah pisau tu, misai dia melenting, mengendung tu, kata, jaga. Cabut lari kita, tak berani kita. Takut anak kita. Maka binatang pun macam tu juga. Bila sembelih seekor tu, tuan-tuan hak lain tu tutuplah sikit, tak usah duk bagi dia tengok kawan dia kena sembelih. Walaupun dia seekor binatang. Jadi kalau kita kata dengan binatang pun kita dituntut untuk ihsan, untuk macam tu, untuk buat macam tu, kebaikan. Apatah lagi kita dengan manusia. Apatah lagi kita sesama manusia ni dituntut, disuruh buat baik. Dengan jiran nak kena buat baik, dengan tetamu nak kena buat baik, dengan masyarakat nak kena baik. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi. Sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. Kita fikirlah apa benda pun yang kita boleh buat manfaat pada orang lain, kita buatlah. Kita boleh musim-musim pandemik, musim COVID ni kita boleh tolong dengan apa cara, kita tolonglah. Dengan duit kita pun tak ada, barangkali mungkin dengan masakan ataupun mungkin juga nasihat kita boleh tolong, kan. Masakan ni kita buat bagilah dekat orang, sikit banyak pun tak apa. Yang ni amalan Nabi. Ya nisa al-muslimati, kata Nabi, wahai wanita-wanita muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsanat syatin. Janganlah kamu perlekehkan pemberian daripada jiranmu walaupun dia bagi kaki kambing. Ya, kaki kambing bukan ada isi tuan-tuan. Kaki kambing ni tulang. Tapi kalau orang bagi dekat kita, kita ambil, kita masak, kita buat sup. Ataupun orang bagi bihun kat kita. Pasal apa disebut ya nisa al-muslimati? Wahai orang-orang muslimat. Pasalnya kalau kita tengok, kalau kita duduk rumah petang-petang, kan, tengok-tengok ada orang kata apa? Adalah jiran wak mai satu piring tu tutup dengan surat abang, kan? Tutup orang dulu-dulu. Maka maknya isteri duduk di dapur tu ataupun duduk dalam bilik duduk mengait ke duduk masak ke apa. Yang duduk kat depan tu pak dia. Pak dia duduk taruh si malah gini, kan. Maka pak dia duduk depan tu pun dia tak mau ambil. Kalau orang buat main makanan dia panggil bini dia. Timah no, orang buat main tu, maka timah ni lagi di dapur, ambil terima kasih lah Mina bagi makan sikit petang ni. Masuk tak ada sampai rumah lagi, buka tengok bihun. Bihun sedap lah. Duk belek-belek bihun nombor mak. Toge dengan sawi je, udang sekor tak ada, bukan mahal mana pun udang. Mula-mula lah kita macam-macam puji. Maka jangan
Jangan kita duk komplain, dia nak bagi dekat kita tu pun tuan-tuan, maknanya dalam hati dia tu ada nama kita dalam hati dia tu. Cukuplah kita ambil, kita makan dan diam. Tak mau makan kita bagilah siapa-siapa pun, jangan bagi kat depan dia. Kalau orang bagi kita tuan-tuan, kita janganlah mulut macam-macam. Contoh, orang bagi petai, saya tak makanlah petai ni, busuklah. Orang bagi bihun, kok tak makanlah bihun ni, angin lah. Tak hang makan ke, hang tak makan ke, itu nombor 2. Ambil dulu. Sat lagi hang carilah pula siapa hampir sampaikan, hampir panjangkan sedekah tu. Ini saya tak makan hak ni. Hak ni saya tak makan lah. Ya, tak syok lagu tu. Islam tak ajak kita cara lagu tu. Dia nak ajak bagi cantik, bagi smooth, bagi elok, nak jaga hati. Bila orang bagi dekat kita tu, satu perasaan dia menghargai kita tu. Macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada di rumah bagi jiran hak mana hak paling dekat dengan rumah dulu. Kemudian bagi hak lain sampai tak ada benda nak bagi. Bila dapat benda tu, Allahu akbar. Depa akan kata apa? Jazakallah. Ataupun depa akan sebut baik. Alhamdulillah, baiknya, sedapnya, moga Allah Taala membalaskan kebaikan kamu. Tu dia kan. Jadi bila kita sambung balik orang kata apa daripada ayat Quran tadi. Bila tak jadi disembelih, datangkan kibas sebagai ganti. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail makin besarlah, makin besar. Nabi Ibrahim balik semula duduk dengan Siti Sarah. Ada anak dah sana, Nabi Ishak, Nabi Yakub apa semua. Lepas tu balik mai, Nabi Ismail pun kahwin lah. Dah besar dah kan. Kahwin. Ada anak apa semua. Sampailah rentetan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celah-celah cerita tu antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad tu panjanglah cerita. Rasanya sahabat saya Ustaz Yusran dah cerita dah dalam kuliah sirah dia. Yang tu. Yang datangnya timbulnya keturunan Bani Hashim daripada Quraisy naik sampai kepada Fihir, sampai kepada Adnan, sampailah kepada anak-anak Nabi Ismail yang 12, sampailah kepada Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai ke atas Nabi Adam alaihi salam. Tu dia kan tuan-tuan. Tapi fokus kita hari ini bagaimana hebatnya pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi hikmah korban ni, yang kita sebut hikmah korban ni, kita nak ambil semangat Nabi Ibrahim ni lah. Yang pertama korban yang dia sayang, yang kedua korban kerana Allah Subhanahu wa taala. Ingat, korban bukan kerana benda lain, kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau buat kerana lain tak jadi ya. Amal soleh ni termasuk korban. Kan? Sebab tu sembelih kerana Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pasal apa buat korban, kalau aku tak buat rasa malu, orang lain semua buat aku tak buat, bukan aku ni sengket sangat, aku pun ada juga. Dia buat kerana malu kat orang, tak boleh. Pasal hang tak buat korban, aku tak tahu buat, kalau tak buat tahu ni rasa tak sedap hati. Bukan kerana tak sedap hati, memang kerana dituntutan orang yang mampu buat, orang yang boleh buat, dia kena buat. Hukum korban ni dia sunat muakkad. Sunat yang sangat tuntut, tuan-tuan. Tentang syariat korban tu, tak ada mazhab yang menafikan. Cuma mazhab yang berselisihnya tentang hukum korban tu. Ada kata wajib, ada yang kata sunat. Bagi kita, Imam Asy-Syafi'i, sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Lepas tu dia ada pula sunnah kifayah. Sunnah kifayah tu kalau dalam satu buah rumah tu, bapa dah buat, isteri dah buat, hak lain tu terlepas. Dia tak dituntut lagi. Lepas dah sunat muakkad tadi tu. Habis tu kalau nak buat juga ustaz, mak dia nak buat, pak dia nak buat, anak menantu, cucu duduk dalam rumah, semua nak buat. Kami mampu. Silakan. Yang ni lagi baik. Hak tadi kita kata paling minima. Yang ni maksima, semua nak buat. Bagus. Silakanlah buat. Tu dia kan. Maka terlepas. Ataupun nak buat satu orang sekok ke, 1/7 ke, buat. Bila buat tu, puas hatilah kita kata, puas hati rasa seronok kan. Kalau boleh yang mana masuk korban, pilah tengok. Pi tengok. Kalau tak berani nak sembelih sendiri pun tengok. Sebab Rasulullah suruh anaknya Fatimah
Pilah tengok korbanmu kan. Masa darah menitik tu. Yang mana dia kata korban tu apa dia? Setelah titik habis selesai korban tu jatuh darah, itulah selesainya korbannya. Kan. Lepas tu pakak-pakak bagi daging, bila kita tengok kan. Bagi daging ni pula dia boleh kita bagi 1/3, maknanya kalau kita dapat 15 kilo dalam 1/7 tu, 5 kilo kita ambil, 5 kilo kita bagi jiran-jiran sama ada miskin ataupun kaya, 5 kilo lagi kita bagilah pada fakir miskin. Ataupun kita nak ambil sikit saja, nak ambil sekilo saja, hak lain semua hampa tolong bagilah fakir miskin dengan ini. Jangan tak ambil langsung. Ni warung tak betul tempat, orang kata kan. Dia tak ambil langsung. Korban sunat dia kena ambil juga sikit sebab orang kata apa? Nak ikut cara Nabi SAW. Ini sembelih seekor lembu pergi buat kerja daripada masjid, pergi mayang raya tak balik-balik, bawa dengan parang, dengan pisau, dengan golok sekali tak balik-balik dah. Pasal apa ni ayah pergi buat korban lembu seekor? Kan. Mak dia rumah tu nak sedap buat kari ni, kita tak payah beli ni dekat kedai lah, kita gelek, dia duduk giling serabut cabai, guling cabai apa semua dengan bawang apa semua, nala punya sedap punya. Oi buat kari lah, buat parwong kata, buat dalca, buat parpu apa kan semua, mak sedap kata kan. Ya anak pula cik rasa mak oi nak buat goreng kunyit sikit sedap ni, pak buat balik sekejap lagi. Pak balik parking motor lenggang je, apa pun tak buat. Pak mana dia daging, tak ada, pak sedekah habis semua. Kesian anak-anak bini terasa nak makan tu. Maka bawa balik sikit. Sikit, sekilo ke, 2 kilo ke. Ataupun ambil lah 1/3 tu, ambil 5 kilo. Katakan kita dapat 15 kilo. Kan? Barangkali kita tak teringin nak makan, tapi anak isteri kita teringin nak makan. Nak fikir sama, kita akan boleh fikir perut kita saja. Kita dah fikir aku tak boleh, aku darah tinggi lah, apalah tak boleh nak makan, gelap mata Tuhan. Kan dia anak hang teringin cucu, hang teringin bini, hang teringin buat balik sikit kan. Itu cara, kalau ikut cara Nabi SAW. Tapi hak berlaku sebaliknya pun ada, dia hantam buat balik habis semua, dapat 15 kilo dia ambil. Ini tamak lah orang panggil kan, tamak sampai sikit pun tak sedekah, dia tak hasil maksud tu tak berapa nak menepati maksud korban tu. Tak berapa nak berkorban lah. Kalau gitu kita kata, korban ni kita bagi sikit atau sebahagian 1/3, orang jiran ke, orang kaya ke, orang miskin, dia rasa senang hati, dia seronok. Dia seronok. Kita nak buat setahun sekali, tiba-tiba kita duduk berkira. Dengan daging ni tuan-tuan, masa kita duduk kuliah macam ni, dia tak apa, dia tak jadi masalah. Tapi kalau time dia berhadapan, duduk mata betul-betul duduk depan daging tu, dia mulalah. Dia mula tamak tu, dia melamai lah. Ekor aku nak, hati aku nak, paru aku nak, tulang belakang aku nak. Allah Akbar. Time tu, waktu tu kena sabar, tahan, ambil mana cukup lah. Tu kan. Tu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat kan, para hawa mukhlisin, moga-moga mukhlisin lah kita semua. Inilah hikmah daripada korban. Moga kita berkorban. Korban ni bukan dari sudut korbannya, iaitu takarrub ilallah, kurba, nak dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahniahlah bagi siapa-siapa yang ambil bahagian korban, sama ada di tempat dia ke, sama ada dia wakilkan di mana-mana tempat ke. Bagi kita yang tak berkorban, bagi yang tak berkorban, boleh buat apa saja antara 1 sampai 10 ni. Yang mana nak puasa-puasa, yang mana banyakkan berzikir-berzikir, yang mana nak bersedekah, perbanyakkan sedekah, buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyakkanlah berdoa pada 1 sampai 10 ni. Bukan terhenti 1 sampai 10 saja. Lebih-lebih lagi 1 sampai 10 ni hari yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu saat ni bila sampai 9 Zulhijjah, mai pakat-pakat puasa belaka lah, insya-Allah pakat-pakat puasa belaka kan. Ni puasa ni besar ni ertinya ni, Allah Taala insya-Allah ampunkan dosa setahun sebelum dan setahun selepas ni. Bukan senang. Jadi kita pakai amal puasa ni kalau boleh ajak anak beranak sekali lah. Kadang-kadang mak saja puasa, kadang-kadang pak saja puasa bila mai hari-hari yang tertentu. Memanglah kita ni jarang puasa, lama-lama sekali nak puasa, tapi bila hari-hari yang tertentu macam ni pakat-pakat puasa lah. Kalau tak ada apa-apa hal, apa-apa urusan kan. Tapi hari ni yang diuji banyak pun nak undang ketupat. Kata apalah hak tu kan, tapi puasa Ustaz. Bila puasa ni ajak mai habis semua anak beranak, bagi mereka tahu
Mereka akan tanya, ayah hari ni kita puasa pasal apa? Tahun pertama, kita katalah hari ni 9 Zulhijjah. Nanti kita puasa pula 10 Muharram. Nanti lepas raya pula kita puasa pula 6 hari. Mereka duk tahu puasa Ramadan saja. Bila kita puasa sekali-sekala ni, nak kena habaq apa puasa ni, apa fadilat puasa ni. Oh, barunya mereka tahu. Bila mereka tahu tu ilmu kita bagi dekat mereka, mereka akan turun dekat anak-anak mereka lagi. Nanti dalam environment family dia, mereka pakat buat sama-sama. Pahala kita dapat tak? Pahala kita dapat. Ad-dalu ala syai' kafa'ilih. Orang yang tunjuk jalan mula-mula tu, insya-Allah dia duk dapat pahala ni berterusan sampai dia mati sekalipun. Jadi inilah saya rasa kuliah saya pagi ni cukuplah sekadar ni dulu, insya-Allah kan. Moga Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa kita semua. Moga Allah Taala permudahkan, Allah Taala angkat COVID-19 ni bagi mudah kita bertemu, kuliah apa semua, hidup macam biasa. Dan kita nak kena ingat, tiap yang Allah Ta'ala uji itu ada sebab dia, ada hikmah dia. Tentu hikmah-hikmah tu masing-masing kita renung baliklah. Kan? Moga kita menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar ni adalah orang yang menang, insya-Allah. Saya rasa cukup sekadar tu dulu. Terima kasihlah kerana sudi mendengar daripada saya. Terima kasih juga kepada sahabat saya, Ustaz Isran, Ustaz Farhan. Moga Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sound dulu. Ustaz, Ya. selalunya kuliah kita ni habis. Ya. Selalunya kuliah kita habis dalam pukul 11. Pukul 11. Tak apa. Saya sambung lagi. Boleh Ustaz, boleh Ustaz. Okey. Oh, saya tak tahu sebab dia tak abang Y tadi. Tak apa. Kita sambung pergi lagi. Boleh Ustaz. Sebab dia baca 2 kitab Ustaz. 2 kitab apa lagi? Kitabnya tadi yang pakai sirah tu, iaitu Sidian. Tak apa, kita sambung sirah teruslah, no? Ya, tak apa boleh Ustaz. Okey, baik. Okey, kita sambung sikit lagi. Jadi bila cerita kata tadi, bila kita hikmah korban tadi, semua cara bahagi daging habis apa semua tadi ni, dia banyak hukum-hukum fiqh yang kita nak tahu pasal korban ni. Dia bukan macam sembelihan biasa. Dia satu sembelihan yang melibatkan hukum hakam. Kalau dia tak jadi, tak jadilah pahala kita. Satu lagi niat nak kena betul. Dia orang panggil amal soleh. Amal soleh ni dia dua je nak jadi amal soleh. Yang pertama niat kerana Allah. Yang kedua buat ikut syariat agama. Kalau tak buat kerana Allah Ta'ala, dia tak jadi amal soleh. Kalau dia tak buat ikut syariat agama, dia tak jadi amal soleh juga. Itu. Kan? Jadi bila kita sambung balik kembali kepada sirah tadi, bila Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ismail dah besar dah, kan? Kahwin yang mula tak jadi, kemudian bila Nabi Ismail duduk dengan Nabi Ibrahim, dengan Siti Hajar, mula tak ada ayak di Mekah tu. Lama-lama ayak dah. Bila dengar tak suara? Jelas Ustaz. Jelas dah. Okey. Bila ayak Zam-Zam tu ada, kan? Dia perangai orang Arab ni, depa tak duduk satu tempat tu, duduk lama-lama. Sebab bila duduk depa lari, depa pindah pergi tempat lain. Jadi orang Arab, orang Yaman ni dia duduk musim, bila dia mai dekat Mekah tu, dia tengok ada ayak tang tu. Tengok ada 2 orang, iaitu Nabi Ismail dan Siti Hajar. 2 beranak duduk situ. Mereka minta izin kami nak duduk di sini, boleh tak kan? Kami ni dah merata, dah duduk pergi cari ayak, tak ada, boleh dah nak tumpang duduk tang ni. Maka Nabi Ismail dengan Siti Hajar pun izinkan. Duduklah. Maka Nabi Ismail membesar dengan kalangan suku Jurhum. Suku Puak yang main tadi ni duduk sekali. Main sekali, berkawan sekali. Sampai Nabi Ismail kahwin pun dengan kahwin seorang wanita daripada suku Jurhum ni.
Bila kahwin tu dia adalah anak. Lepas tu Nabi Ibrahim mai. Nabi Ibrahim mai pakat dengan Nabi Ismail bina Kaabah. Kaabah bukan macam lah. Hanya satu bahagian sahaja, suku sahaja kan tempat Kaabah tu. Jadi Nabi Ibrahim doa pada Allah Subhanahu Wa Taala moga lahirlah seorang zuriat di situ yang menerus seorang nabi di situ, iaitu doa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Ini cerita ni 1000 tahun punya cerita ni. Nak cerita punya lama Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi dalam bab doa ni kita kadang-kadang kita doa kemarin, hari ni tak dapat kita bebai dah. Mira, siapa tak doa, aku doa dekat 2-3 tahun dah tak dapat. Oh, kita jadi bebai, kita marah kan, dia tak mau. Tengok doa Nabi Ibrahim ni minta seorang Allah Ta'ala lahirkan di situ di tanah Arab tu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wafatlah Nabi Ibrahim. Bila wafat Nabi Ibrahim, tinggallah Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail lah yang duk menguruskan Mekah tu. Segala urusan Mekah tu diuruskan oleh Nabi Ismail dan anak-anaknya daripada suku Jurhum tadi, yang dia kahwin tadi. Kena ingat nama Jurhum. Jadi bila lama-lama punya masa beberapa ratus tahun, suku Jurhum ni lah yang duk nguruskan Mekah tu. Nguruskan Kaabah, uruskan air Zam-Zam, segala benda lah. Mai pula satu puak Khuza'ah. Puak ni pun cari kampung juga nak duduk. Mereka tak ada kampung. Tengok ada ayak tentu ada puak Jurhum, mereka mai. Tapi hak mai kali ni mereka tak minta izin. Dia tak minta izin, mereka mai lawan, mereka mai perang gitu je. Bila perang-perang kebetulan pula mereka menang. Bila mereka menang, waktu ni Nabi Ismail dah wafat dah. Nabi Ismail dah wafat dah. Bila Nabi Ismail wafat, yang duk jaga Mekah ni suku Jurhum ni lah puak-puak keturunan daripada Nabi Ismail. Mai puak Khuza'ah ni mereka lawan, mereka perang, Jurhum kalah. Bila Jurhum kalah, Jurhum keluar daripada Mekah. Ada hak duk kat tepi-tepi Mekah pun ada. Hak duk di Mekah pun ada, tapi tak boleh nak buat apa. Semuanya dikuasai oleh Khuza'ah hak baru mai tadi. Pengurusan Kaabah ke, ayat Zam-Zam ke kan. Tapi mereka sempatlah kambui habis semua. Telaga Zam-Zam tu sampai terkambui. Baru mereka keluar lari pada Mekah tu. Yang duduk di Mekah pun ada. Tapi duduk sajalah, tak boleh nak buat apa. Mereka ni didiskriminasi. Hak orang kata apa, hak keistimewaan tak ada dah. Kerja-kerja kerajaan Mekah pun tak ada dah. Habis dirampas oleh puak Khuza'ah. Dia berlalu masa sampai puluhan tahun, sampai ratusan tahun. Sampailah kepada keturunan Nabi Rasulullah yang ke-10. Nama dia Fihir. Orang Arab ni saya bagi tahu, depa ada 2 nama. Satu nama betul, satu nama gelaran. Tapi yang biasanya nama gelaran itulah yang paling terkenal, yang paling glamour daripada nama betul. Tu kan. Dia turun sampai Fihir. Fihir ni nama dia Fihir. Orang panggil dia Quraisy. Itu yang mai orang kata apa? Suku Quraisy tu kita fikir daripada mai mana perkataan mai Quraisy ni daripada Fihir lah, atuk Nabi yang ke-10. Nama dia Fihir, nama nombor 2 dia Quraisy. Jadi orang panggil Quraisy. Dia kebiasaan orang Arab ni dalam satu jalur keturunan, bila ada satu tok wan depa ni, orang kata satu daripada jalur keturunan itu orang kuat, orang hebat, orang ada nama, maka depa akan sandarkan keturunan tu atas nama orang tu. Jadi Fihir ni juga diberi nama Quraisy, maka sebab tu dipanggil suku Quraisy. Sampai dekat Quraisy ni pun, dia walaupun kita kata dia kuat, dia hebat, dia tetap tak boleh juga nak ambil alih kota Mekah tu. Tak boleh. Sebab Jurhum ni lagi kuat daripada dah duk jadi beraja-raja, beberapa keturunan raja dah di situ. Sampailah kepada datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelima. Siapa dia? Nama dia Qusay. Qusay bin Kilab. Zaman Qusay ni lah baru boleh ambil kota Mekah tu. Dia ceritanya lagu mana? Bila ceritanya Qusay ni, dia orang kata apa? Bila Qusay ni
sebenarnya orang Jurhum ni depa tak dibenarkan untuk kahwin dengan orang Khuza'ah, tak boleh. Apa benda pun tak boleh. Takut mana bila sampai dekat Qusay ni, dia berkenan dengan anak raja Mekah ketika itu. Raja zaman tu nama Hulai. Dia ada seorang anak dara, ada puteri dia lah. Bila Qusay pergi Minang, tengok Hulai ni terima. Hulai terima. Bila Hulai terima, orang jadi terkejut lah. Pasal apa selama ni kita tak boleh. Maka Hulai dia buat satu pembaharuan. Orang Jurhum boleh kahwin dengan orang Khuza'ah. Bila kahwin, Qusay jadi ayah yang elok, menantu yang elok kan. Bila Raja Hulai mati, tuan-tuan puan-puan, kalau kita tahu bila raja mati, siapa yang jadi raja? Anak raja kah? Cucu raja kah? Menantu raja? Of course lah orang kata anak yang jadi raja. Tapi yang kali ni dia terbalik sikit, dia silap. Dia terbalik lagu mana? Orang ni Qusay, dia tabarkan diri dia sendiri jadi raja Mekah ketika tu. Jadi orang bising lah, orang kecoh lah, habis satu dunia Arab kecoh pasal apa menantu boleh jadi raja. Patutnya anak jadi raja. Waktu ni baru Qusay, dia panggil habis semua mai balik, duduk sit down, duduk satu tempat, panggil hakim-hakim, panggil orang lama-lama, cerita pasal apa dia tabarkan diri dia menjadi raja. Baru dia cerita kata sebenarnya Mekah ni Tok Wan kami punya daripada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, turun kamu telah merampas kuasa. Barulah hakim-hakim celek mata, orang lama-lama buka mata balik, rupanya betul. Waktu tu baru Qusay ambil balik kota Mekah ni. Ni Rasulullah belum ada lagi ni, belum sampai tuan-tuan, belum lagi. Jadi dia sampailah kepada Hashim, Abdul Manaf, kemudian ada Hashim pula ada 2-3 beradik, ada Muttalib, ada Haris, apa semua kan Hashim. Hashim ni Tok Wan Nabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Maka Hashim ni cerita, Hashim ni orang kuat kepada ayah dia dulu. Hashim ni diberi satu orang kata kelebihan untuk jaga kawal selia orang Mekah. Orang yang mai Mekah tu depa lah jamu makan, jamu minum sarit apa semua tu. Jadi bila macam tu orang Arab ni dia biasanya setahun 2 kali depa pergi berniaga. Depa pergi berniaga di Syam. Berniaga di Syam. Maka Hashim pun dia nak pergi berniaga juga. Bila Hashim nak pergi berniaga, kan, dia tanya macam mana ni yang nak tinggal sedangkan pengawal kota Mekah, jaga kota Mekah, nak pergi berniaga, siapa nak jaga? Maka Hashim serahkan adik dia yang bernama Muttalib untuk take over, untuk ambil alih. Muttalib ni bukan Abdul Muttalib kak, bukan. Abdul Muttalib belum lagi mari, belum ada lagi. Ini Muttalib, iaitu Tok Wan saudara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka serahlah kepada Muttalib, tolong jaga Sat Mekah ni, aku nak pergi berniaga di Syam. Hashim pun pergi lah. Hashim pergi sampai bukan daripada Mekah nak pergi ke Syam ni, bukan macam Sungai Petani, pergi Kulim pergi Penang dekat, jauh. Naik unta pula tu kan. Bila sampai Madinah, rehat saat di Madinah, bukan rehat duduk sejam dua, duduk berapa hari lah. Macam biasalah tuan-tuan, saudagar ni bila duduk berkenan pula dengan orang Madinah. Nama dia Salma binti Amru. Hashim ni berkenan. Kahwin lah. Hashim dengan Salma kahwin. Bila kahwin, dapat seorang anak. Nama dia Syaibah. Lepas tu, Hashim terus juga tujuan dia untuk pergi berniaga di Syam. Sampai di Palestin, Hashim meninggal dunia. Hashim meninggal dunia di Palestin kan. Bila meninggal dunia, berita ni lambat sampai. Muttalib duk tunggu di Mekah ni, awak tak sampai-sampai lagi abang aku ni. Kata pergi berniaga. Rupa-rupanya dapat berita setelah sekian lama, Hashim dah meninggal dunia di Palestin kan. Bukan macam lah tuan-tuan. Meninggal je terus kita dapat WhatsApp. Kadang-kadang belum meninggal lagi WhatsApp dah sampai dah. Punya cepat nak habaq kat orang, kata dia dulu yang the first one yang boleh tahu berita kawan ni meninggal, terus hantar pergi kat orang. Relax dulu, kawan belum mati lagi kan.
Kan? Orang habis semua duk innalillah wa inna ilaihi rajiun dah rupanya kawan ni duk hidup lagi. Tak boleh macam tu. Jangan kelang kabut. Kalut nak pergi mana? Awai tak kalut dia kata. Tu contoh kan. Ada benda boleh kita guna istilah awai tak kalut. Ada benda janganlah guna kan. Jadi bila macam tu Muttalib ni dia sedih lah. Muttalib sedih sangat-sangat abang dah meninggal. Yang dia sedih yang pertamanya abang dia Hashim ni adalah abang dia yang paling dia sayang. Nombor dua dia sedih sebab Hashim ni duk jaga kota Mekah. Serah dekat dia. Dia ni pemangku je. Bukan dia berhak untuk jaga kota Mekah tu. Duk cari waris tak ada. Lepas tu tuan-tuan dia dengar berita kata rupa-rupanya abang dia Hashim bisa menikah dengan orang Madinah. Nama dia Salma. Dia dengar berita pula dia kata ada pula seorang anak yang bernama Syaibah. Syaibah. Tuan-tuan tahu tak Syaibah ni siapa? Syaibah ni Abdul Muttalib tu lah. Kan saya dah abang dah tadi. Orang Arab ni dia duk ada dua nama. Biasanya nama gelaran tu lagi kekal lagi banyak orang sebut daripada nama dia betulnya. Syaibah. Dia pun pergi ambil kuda dia. Orang tanya pergi mana Muttalib? Nak pergi Mekah Madinah. Dia kata nak pergi ambil ni. Nak adalah kerja dia. Dia pergi. Dia pergi jumpa lah Salma. Dia cari. Dia kata sebenarnya ini anak abang aku. Nama dia Syaibah. Salma kata saya nak buat balik ke Mekah kalau boleh. Mula-mula Salma tak bagi. Tok Wan dia pun tak bagi. Pasal apa? Pasal dia ni kami sayang sangat. Barulah Muttalib cerita. Muttalib abang kata sebenarnya dia ni adalah anak abang aku Hashim. Hashim ni bukan orang kecil-kecil di Mekah. Orang besar. Penjaga Kaabah, penjaga makan minum orang pergi haji. Baru dia tahu rupanya Hashim dulu adalah orang hebat. Tu panggil Bani Hashim tu. Bagilah buat balik. Maka Muttalib ni pun dia punya happy, dia seronok punya tuan-tuan. Dia letak Syaibah ni duduk di belakang. Syaibah baru 7-8 tahun umur kan. Ni dia buat balik ke Mekah. Orang Mekah ni biasalah. Mekah, Madinah, orang zaman-zaman Arab tu. Mereka kalau kita nak masuk tu, dia ada macam satu pintu kota, pintu gerbang. Mereka duduk ramai-ramai tang tu lah kan. Bila Muttalib ni buat balik, mereka kata, mereka ingat Muttalib ni pi kedai, pi pekan, jumpa seorang hamba, budak, beli buat balik. Mereka kata, Haza Abdul Muttalib. Ini hamba Muttalib. Abdul tu kan hamba makna dia. Haza Abdul Muttalib. Ini hamba Muttalib. Muttalib kata, lah, bukan. Ini bukan Abdul Muttalib. Ini adalah Syaibah. Oh, Syaibah. Dia kata, ini anak kepada abang aku. Aku pergi ambil untuk ambil alih jaga kota Mekah ni. Tapi mereka kata, oh Syaibah. Tapi mereka sebut Abdul Muttalib juga. Sampai lah orang sebut Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib ni, Muttalib tadi ni meninggal. Bila Muttalib meninggal, tinggallah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni lah yang duk jaga kota Mekah. Dia ambil alih balik. Yang dia daripada Madinah, dia ambil alih semua. Ada hak dengki pun ada. Ada yang dengki kata kami lebih berhak untuk jaga Zam-Zam. Kami lebih berhak untuk jaga Mekah, jaga Kaabah ni. Zaman ni mereka apa-apa pun mereka akan pergi jumpa Tok Bomo, Tok Pawang. Tok Pawang lah kita kata. Pakat pergi jumpa Bomo. Pergi jumpa Bomo. Pergi cari Bomo. Bomo ni pula perempuan. Bomo perempuan. Mereka kata ni, mereka ni duk berebut hantar harta nak jaga Mekah, nak jaga Zam-Zam ni lah dapat kat siapa. Maka Bomo ni pun dia buatlah dia punya ritual gitu gini. Maka yang dapatnya kepada Muttalib ini. Abdul Muttalib ini yang dapat. Seronok lah. Bila sebelum pi situ, Abdul Muttalib ni dia macam bernazar lah. Dia niat. Kalau kata aku yang dapat jaga kota Mekah ni, kes ni aku menang. Aku nak sembelih salah seorang daripada anak aku. Abdul Muttalib ada ramai juga anak. Abbas, Hamzah, Abdullah, Haris, Abu Talib, dan seorang Pak Long tu. Abu Lahab tu pun dia anak dia juga tu, Pak Long tu. Tu. Jadi bila kes dia menang, dia nak kena sembelih lah, nak kena tunaikanlah hajat nazar dia tu. Nak sembelih anak dia. Jadi dia kena zaman tu dia akan cabut undi. Salah seorang anak yang dia nak sembelih tu dia nak kena cabut undi. Cabut undi total
tuan-tuan keluar nama siapa? Keluar nama Abdullah. Abdullah ni ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah. Dalam semua anak Abdul Muttalib ni pula, Abdullah ni lah yang paling baik, yang paling sopan santunnya, maklumnya ayah kepada orang yang mulia. Dia fikir lagu mana lah kan, bawa pi dah parang tajam, buat pi nak sembelih dah. Orang Mekah duk kata, wahai Abdul Muttalib, wahai tuanku, pasal apa nak sembelih ni? Ini Abdullah ni anak yang baik ni, rajin kerja, kuat kerja, orangnya baik, segak lagi orangnya kan. Lainlah kalau kena Abu Lahab tu sembelih pi lah. Tu saya tambah lah kan. Ini Abdullah. Maka bawa pi. Ada jalan lain tak? Kata Abdul Muttalib. Ada. Kata jom kita pergi jumpa balik bomoh perempuan tu. Kok dia ada cara lain ke? Pi lah. Pergi jumpa balik bomoh perempuan tu. Dia kata, boleh tak ada masalah. Benda boleh bincang. Dia kata, benda boleh buat kira nak kalut apa. Lah kita undi balik. Dia kata, kita undi Abdullah ni dengan 10 ekor unta. Kalau keluar nama Abdullah, sembelih Abdullah. Kalau keluar nama 10 ekor unta, sembelih 10 ekor unta. Cabutlah undi, keluar nama Abdullah juga, tuan-tuan. Nak kena sembelih Abdullah ni. Maka kata bomoh tadi, tambah lagi 10 undi lagi. Tambah lagi 10 undi lagi. Keluar nama Abdullah juga. Tu dia. Sampai 10 kali undi. 10 kali 10. Duk dah berapa? 10,000 je. Bukan. 1,000 lah. 1,000 ekor. 100 lah. 1,000 pula dah. 100 ekor unta. Baru keluar nama unta. Baru dia sembelih 100 ekor unta, tuan-tuan. Tu dia kisahnya. Sembelih lah. Sebab tu, Rasulullah pernah menyebut, ana ibnu Zabihain. Aku ini anak daripada 2 orang lelaki yang nak disembelih. Dulu, moyang dulu. Nabi Ismail AS pun nak disembelih oleh Nabi Ibrahim. Lah tak jadi sebab ditebus dengan korban kibas. Ini Abdullah pun nak disembelih oleh Abdul Muttalib juga. Nazar Abdul Muttalib. Tak jadi. Ditebus dengan 100 ekor unta. Itu Rasulullah sebut kan. Anak Ibnu Zabihain. Aku ini anak daripada 2 yang nak disembelih. Itu. Kita tak apa. Hak tang tu tak apa. Lepas tu bila tak jadi disembelih kan. Sembelih 100 ekor unta. Selamatlah Abdullah bin Abdul Muttalib. Bila selamat, seronok seronok. Bila seronok kan, kahwin dengan Aminah macam biasa. Lepas tu Abdullah pi nak berniaga juga, meninggal. Sebelum bil nak berniaga meninggal, Rasulullah lahirlah. Lepas tu Rasulullah lahir. Aminah melahirkan Rasulullah 50 tahun. 50 tahun pula. 50 hari sebelum lahirnya Rasulullah berlakulah peristiwa tentera bergajah yang tuan-tuan sedia maklum, Ustaz Yusran pun dah bagi tahu dah, tentera bergajah masuk serang Mekah ni. Jadi dia bila macam tu, bila Rasulullah lahir, kan, dia satu sikap adat orang Arab ketika tu, bila depa ni dapat anak, lahirkan anak, depa tak susukan sendiri. Mereka akan suruh, mereka akan upah orang lain untuk susukan anak. Biasanya orang kampung lah. Orang kampung yang duduk jauh akan main setahun sekali ke, setahun 2 kali ke, untuk ambil anak-anak untuk disusukan, untuk diupah susu. Itu kerja mereka. Pendapatan mereka. Maka datanglah satu kampung daripada kampung Bani Sa'ad. Kampung Bani Sa'ad ni siapa dia? Kampung tempat Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah duduk di kampung Bani Sa'ad. Lah pun ada di kampung ni. Bukan kampung tu lah. Kawasan peninggalan kampung tu. Kampung Bani Sa'ad. Kan Halimatus Sa'diyah. Dia tahun tu pula tuan-tuan. Musim tu musim kemarau. Musim kemarau ni rumput pun kering. Tanaman pun mati habis semua. Kalau belah kambing tak menjadi daging. Tak ada susu. Tak ada. Mati pun banyak. Unta pun kurui kan. Jadi macam tu orang kampung ni bincang lah, ni kita dah sampai masa dah ni, kita nak pergi Mekah dah. Esok nak pergi Pekan dah, pergi bandar lah kan. Pergi bandar nak ambil orang untuk disusukan, adalah punca pendapatan kita. Jadi pakat sekampung kita nak pergi esok nak pergi ambil.
ajaklah sama ni suami isteri ni, Halimatus Sa'diyah dan suami dia Abu Kabsyah, orang panggil suami dia Abu Kabsyah. Jadi depa ni abang ni Halimatus Sa'diyah ni nak pi juga, tak pi pun nak kena pi. Tapi depa ada unta hak tua tak larat dah. Kedai duk naik hak tu lah tak larat. Orang lain duk ada agak unta hak kuat, hak cergas, hak dah sikit cerdas sikit orang kata kan. Depa tak ada. Ada sekok unta tua, sekok kedai duk hang naik aku tarik, aku naik hang tarik, kadang-kadang naik dua-dua kan. Naik ni lah kan. Ada seorang anak pula, anak kecil. Bawa anak kecil. Anak kecil ni pula kira teriak je sepanjang jalan. Pasal apa tak teriak? Mak tak ada susu kering. Mak nak main susu macam mana? Mak nak makan makanan pun kurang. Zat nak main mana? Tanaman pun mati. Nak minum susu kambing pun kering. Nak minum susu unta pun kering. Bila mak tak ada makanan yang berzat berkhasiat, susu kering, susu tak ada. Anak tak boleh nak minum susu. Teriaklah malam-malam, siang malam kawan tu kan. Jadi bila pakat kumpul sekampung semua nak pergi ke Mekah, mereka pergi dulu. Halimatus Sa'diyah dengan suami dia ni last sekali. Orang dah sampai setengah jalan, mereka baru nak mula jalan. Pasal mereka bawa unta tua, unta tak larat. Jadi bila macam tu pergilah. Orang dah sampai Mekah dah. Orang dah sampai Mekah kan. Mereka tak sampai lagi. Mereka ambil habis semua dah anak-anak kecil ni. Hak ni kami ambil. Lalu mereka wakil lah. Saya terima budak anak ini untuk saya susukan selama berapa tahun. Ambil. Yang Rasulullah ni, mereka lalu ya. Mereka lalu, mereka tak ambil. Mereka lalu, mereka tengok mana mak dia ada pak tak ada, ayah tak ada, tak payah ambil. Mereka tak berapa nak ambil tuan-tuan anak yatim zaman tu. Payah nak kira bercara, nanti nak bayar upah habis-habis semua lagu mana kan. Depa balik kan. Depa dah balik, nak balik, maka selisih tengah jalan baru Halimatus Sa'diyah dan suami dia sampai. Sampai tak ada dah nak cari mana kanak-kanak hak kita nak ambil ni. Yang kita nak ambil nak bagi susu ni tak ada dah. Adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang je duduk tu, duduk tunggu lagi siapa nak ambil. Maka Abu Kabsyah kata, wahai isteriku, kita kita kena ambil juga anak ni. Hak ni je dah. Mungkin ada kebaikan, keberkatan untuk kita lepas daripada ni. Ambil lah. Halimatus Sa'diyah, dia pegang je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Allah muliakan dengan sentuhan pertama tu, susu dia jadi sihat. Dia jadi sihat, dia jadi kuat. Susu dia jadi banyak, tuan-tuan. Susu dia jadi banyak. Unta hak tak larat tadi tu dia cergas, dia cerdas, dia boleh bangun, dia pun dia ada susu habis apa semua. Oh, dia jadi elok. Bila susu Halimatus Sa'diyah tu ada, anak dia ada teriak tadi tu minum, kenyang, tidur lena. Belum tu malam je teriak. Dah kali ni dah tidur pun lena, dia punya seronok, dia happy, dia boleh makan, dia boleh minum. Halimatus Sa'diyah pun dia pegang, dia touch kali pertama tu, dia rasa macam, lain macam. Dia rasa nikmat, dia rasa happy. Kan? Dia gembira lah kita kata, dia gembira. Dan jadi bila macam tu, dia gembira, dia balik lah. Depa balik. Depa yang balik tu baru sampai separuh jalan. Halimatus Sa'diyah boleh sampai seiring sama. Orang-orang tu semua tengok depa terkejut. Macam mana depa ni unta dulu tua tak larat dengan kurus, dengan kaki terikat apa semua. Tiba-tiba boleh sama dengan kita, nak potong kita. Depa tanya, wahai Halimatus Sa'diyah, adakah ini unta yang kamu bawa semalam? Ya, ini unta tu. Depa jadi terkejut. Maklumlah bawa orang mulia ni. Ni bawa satu jasad kanak-kanak yang mulia. Itu baru tang tu. Bila balik sampai di kampung Bani Sa'ad tu, dia berlaku lagi benda-benda yang amat luar biasa. Apa dia? Kambing-kambing milik Halimatus Sa'diyah ni, dia jadi sihat, jadi gemuk, susu jadi banyak. Tanaman kawasan dia tu hijau. Tapi yang peliknya tuan-tuan, puan-puan, kambing orang lain dia tak jadi duduk kurus lalu tu kak.
tanaman orang lain dia tak menjadi, duk kuning macam tu juga. Kan. Sampai depa kata lah ni tempat mana Halimatus Sa'diyah punya kambing duk makan, suruh anak depa hampa bawa api bagi makan tentu juga. Pi makan tak jadi, duk kurih juga pun. Tu dia. Sebab apa? Sebab ni kanak-kanak yang mulia, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni daripada kecil lagi pun dah nampak dah. Tu. Masa Halimatus Sa'diyah duk jaga tu, hati dia senang, dia tenang, dia relax. Dia tak ada rasa susah. Bahkan Rasulullah duduk tu tak pernah kata nak berebut makan ke, kan? Merajuk ke, teriak ke, buat perangai ke. Tak ada. Jadi hati ni rasa bila dah sampai tahap nak kena pergi hantar balik tu, berat. Malam tidur tak lena. Bang, macam mana kita ni kan? Ya nak buat macam mana, kita dah kontrak dah dulu. Berapa tahun je kita nak jaga. Kena nak tak nak esok kita kena hantar pergi juga. Lah ni macam ni lah kita pergi tengoklah kita sayang sangat kat anak ni kan. Kita apa kata, kita pergi minta dekat mak depa, wakil depa, kita lanjutkan lagi tempoh kok lah nak boleh. Depa malam tu tidur, esok depa pergi Mekah. Minta nak dilanjutkan lagi tempoh jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Dibenarkan. Bila dibenarkan tu depa lah dua laki bini ni paling seronok kan. Balik dengan sepi, dengan seronok, jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi kan. Bila dia mai satu tahap duk jaga tu, dia dalam anak Halimatus Sa'diyah ni ada satu orang anak perempuan, Syaimak nama dia. Anak perempuan ni lah Kak Long lah kita kata. Kak Long ni yang banyak juga duk jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam orang kampung kita lah, orang taman kita mengasuh anak orang 3-4 orang kan. Mana boleh dia duk kawal seorang. Kadang-kadang anak dia duk tolong jaga, duk tolong tengok kan. Macam tu juga Halimatus Sa'diyah, anak dia perempuan nama Syaimak ni duk tolong tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Yang nanti Rasulullah kenang jasad Syaimak ni sampai dah besar jumpa balik dalam perang, Rasulullah bebaskan dia, siap bagi barang lagi kan, bagi hadiah lagi. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dia bila macam tu, bila dah ada Rasulullah ni ditambah lagi berapa tahun untuk dijaga, dia berlaku satu perkara, pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dada dibelah. Malaikat datang sambil Rasulullah duk main, malaikat ambil letak tepi, belah dada. Yang kawan lain ni terkejut tengok Rasulullah kan dibawa oleh 2 orang, depa tak tahu. Pi report bagi tahu kat Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah tengok Rasulullah dah main dah, keadaan muka pucat kan. Sampai orang kata apa, depa jadi takut, depa takut akan sesuatu akan berlaku pada Rasulullah. Maka Rasulullah kan tak nak depa bincang balik, esok kita kena dah cukup masa pergi hantar balik dekat Mekah, hantar sebab sayang, kasih sayang. Jadi ibu-ibu, akak-akak sekalian, Rasulullah ni dalam bab kasih sayang memang luar biasa. Rasulullah tak pernah tinggal orang yang pernah berbakti kepada Rasulullah. Ni Halimatus Sa'diyah, kemudian Syaimak, kakak angkat tadi ni, kakak susuan tadi ni. Kemudian Ummu Aiman yang pernah berbakti, Ummu Aiman haduk jaga Nabi ni. Suwaibah Islamiyah yang mula-mula dulu menyusukan Nabi walaupun tak lama. Rasulullah kenang habis apa semua. Kita pun macam tu juga tuan-tuan. Kita kena kenang jasa orang yang berbakti kepada kita. Yang tak berbakti pun kita sayang, lebih-lebih lagi lah yang berbakti. Mak ayah kita sampai tahap kan, kita nak berbakti pada mak ayah ni, contohnya mak ayah kita ni dah meninggal dunia dah. Macam mana kita nak buat baik supaya dapat pahala ayah tu berterusan? Kata Rasulullah, kamu sambungkan balik wudda abihi. Siapa yang ayahmu berbuat baik dulu? Dia ada kawan, dia ada saudara, dia ada siapa-siapa yang pernah dia baik dulu, kita pergi sambung balik dengan dia. Kita pergi jumpa balik, bawa pergi biskut kering ke, buat teh ke, gula, kopi. Ingat dulu Pak Ayah saya dulu baik dengan Pak Long kan. Saya main ni sebab terkenangkan ayah, saya nak sambung buat baik. Maknanya pahala ayah duk dapat tuan-tuan, kita buat macam tu. Sama juga berbalik kepada kita korban ni kan. Siapa-siapa yang buat korban, memanglah orang disyariat korban ni untuk orang yang hidup.
Orang yang mati itu tak ada syariat korban, dia dah mati dah. Tapi tak salah kata ulama untuk kita berniat, ini pahala, ini ya Allah, ini korban daripada aku, sampaikanlah juga ya Allah pahala kepada kedua ibu bapa aku. Kalau ayah dah duduk di kubur, sampaikanlah Allah ya Allah kepada ayah aku yang dikubur. Insya-Allah sampai. Kan? Insya-Allah sampai kan. Jadi kita nak harapkan apa lagi kan? Kita hidup di dunia ni tak lama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70." Umur umat aku ni ada lebih kurang 60 ke 70 tahun je. Wa aqalluhum man yajuzu zalika. Sikit sangatnya yang melepasi, orang kata apa, tahap melepasi 70 tahun tu. Banyaknya 60. Itu pun dah macam-macam. Ada goutnya, darah tingginya, jantungnya, Parkinson, semua dah ada. Paling-paling kurang sakit lutut dah ada. Sakit lutut. Itu. Maknanya sakit baki umur yang kita ada ni, kita gunalah yang terbaik buat kita. Yang paling cerdik macam mana? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, kata Nabi. Orang yang bijak, orang yang cerdik ni, dia tak fikir untuk hidup, untuk benda untuk esok lusa saja. Dia bijak mengawal diri dia, nawal nafsu dia, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal dia untuk perkara selepas daripada kematian dia. Yang kita fikir balik, lepas aku mati nanti, apa benda yang boleh aku dapat di lubang kubur sana tu. Kita nak balik beramal di dunia tak boleh dah. Nak balik dengan kuliah tak boleh dah. Nak balik berkorban, nak balik sedekah, nak balik semayang, puasa, zakat, haji tak boleh dah. Duduk diam-diam lah tuan tu. Nak naik pun tak boleh dah. Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal salihin inna muqinun. Dia minta farji'na, nak balik. Tak boleh, Allah tak bagi dah. Kamu duduk di situ, darul jaza, tunggu hutang tu. Duduk tan dunia ni, darul amal, tempat kita beramal. Maka buatlah masa kesempatan, peluang beramal ni ada, kita beramal, kita berbuat. Nanti dah mati tak boleh. Tapi ada jalan juga kalau hang masa hidup dulu, hang pandai buat amalan yang hang boleh sampai kepada hang dalam kubur, buat hak tu. Antaranya yang kita tinggal anak yang soleh, sebab tu doa Rasulullah Nabi Ibrahim tadi pun doa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Bila dapat anak yang soleh ni, kita mati pun tuan-tuan, kita dapat pahala. Depa duduk sambung kan. Depa buat korban ingat dekat kita, depa zakat, depa sedekah teringat dekat kita, depa wakaf teringat dekat kita, depa zikir ingat dekat kita. Pagi, petang, siang, malam, lepas mayang daripada Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, teringat dekat kita. Depa pi umrah duk tahu Rabbi, semua doa pi mana tempat suci, tempat makbul doa pun teringat dekat kita. Bila sebut saja time ni doanya mustajab. Contohnya hari ni, hari Jumaat, maka dalam doa-doa depa tu ada juga untuk kita ni. Itu orang panggil anak yang soleh sampai dekat kita. Dan kalau kita sendirilah masa kita hidup dulu ni, kita banyak tunjuk ajak pada orang-orang daripada tak pandai semayang sampai pandai semayang, daripada dulu semayang tak betul sampai semayang dia dah okey, kita dah mati dah dia duduk semayang lagi, pahala kita dapat. Sama jugalah kita ni wakaf macam-macam, piduk wakaf kat ma'had tahfiz ke, piduk bagi kat sana sini ke, tu gini ke, kita dah mati dah. Mereka duk buat lagi, duk guna lagi barang kita dapat. Sama juga kalau kita kata orang nak buat masjid, kan tumpang-tumpang orang kata nak buat masjid, kita pergi tempek sikit nak zinc kita kan, bagi duit kan. Mereka bagi simen, beli simen ke apa, duk ada paku-paku kita buat tu. Lagi orang duk guna benda tu, pahala tu sama dapat macam kita. Ini orang cerdik kata Nabi, dia duk buat pahala, dia duk buat amalan, yang mana dia mati nanti pun dapat pahala dia mengalir sampai ke sana. Yang orang panggil amal jariah. Jadi banyaklah cerita, banyaklah benda yang boleh kita buat. Jadi insya-Allah doa dah dekat pukul 11 dah. Lanjut pi sampai juga maaflah sebab saya tak tahu daripada awal kata habis pukul 11. Gitu. Jadi berbalik kepada orang kata apa? Kuliah kita daripada yang pertama tadi ni tentang ibrah daripada peristiwa korban daripada Nabi Ibrahim alaihi salam sampailah kepada lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
banyak ibrah, banyak pengajaran, banyak pedoman yang boleh kita ambil daripada peristiwa ni. Jadi ilmu ni tuan-tuan boleh kita mengaji, kan boleh kita beramal, tapi mohon juga pada Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita mengaji, kita boleh faham, kita boleh buat amal. Sebab tu juga jangan duk tinggal. Kata Nabi sebut pagi-pagi tu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah rezeki, Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Rezekikanlah, berikanlah kami ni ilmu yang beri manfaat. Maksud ilmu yang beri manfaat ni, ilmu yang kita belajar, yang dapat faedah, yang boleh kita beramal, jadi amalan kita, jadi pahala buat kita. Warizqan thayyibah. Bila dah ada rezeki tu nak tahu juga rezeki, dah ada ilmu nak tahu juga rezeki yang kita dapat tu bukan sekadar halal saja, nak halal thayyibah, nak masuk dalam perut kita ni kan, nak bagi terang hati kita, tengok sama halal haram syubhah segala bagai. Yang last sekali yang ni semua mukminin muslimin dak, iaitu wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Takut kita ni duk buat amal selama ni Allah Ta'ala tak terima, rugi. Sebab itulah kita duk puasa sebulan. Lah sekali kita kata apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, terimalah pahala-pahala kami duk buat ibadah ni tuan-tuan. Ni kita juga ni duk mengaji apa semua ni, minta Allah Ta'ala terima pahala kita. Antaranya syarat nak terima ni kena mukhlisin dah. Mukhlisin lahuddin. Baguslah hawa mukhlisin ni, supaya mukhlisin belaka. Duk sebut kan jadi sebutan orang, hawa mukhlisin. Jadi sebutan, moga-moga jadi doa, hawa yang ikhlas. Kita nak ikhlas. Ikhlas tu yang kebilangan segala amalan. Jadi saya rasa cukup dululah sekadar itu. Maaf andai ada salah, andai ada silap. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yan, duduk mana? Panjang lebar semua Ustaz. Hai. Ustaz. Ustaz Farhan. Hai. Ya. Mana ni jumpa, mana ni? Mana? Baik. Aku masuk tengok Ustaz ya. Oh. Tinggal ujung lah. Cak 9 ya. Cak 9, okey ya. Okey lah. Okey. Masih. Baik. Okay, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Banyak pengisian hari ini pasal surah Nabi, surah Nabi Ibrahim dan juga Rasulullah SAW. Ya. Dan Ustaz, boleh tak kita nak bagi peluang dekat jemaah kita untuk soalan? Ada soalan Ustaz? Boleh. InsyaAllah. Ada tak kawan-kawan sahabat-sahabat soalan? Aku nak tanya pasal bab kurban kat Ustaz. Kurang jelas ke apa kata dia? Sebab kebetulan kita nak raya kurban ni. Pasal penagihan daging dan sebagainya tu. Kadang-kadang mungkin orang tak faham pasal bab kurban ni, daging fiqh dengan apa? Daging kurban. Daging kurban tu untuk pembahagian macam mana? Daging fiqh tu untuk bahagian macam mana? Adakah dia boleh masak sekali, boleh buat juga masak? Ikut-ikutlah. Siapa yang rasa-rasa nak tanya Ustaz hari ni pasal kemusykilan, silakan. Sebab Ustaz pun dah bercerita panjang lebar dengan kita ni. Ada tak soalan? Alhamdulillah. Baiklah, kita ada soalan bertulis di sini yang ditanya oleh seorang hamba Allah, Afaf Aifun. Ustaz, dia tanya, saya ada soalan Ustaz. Saya ada soalan, kenapa wujud sembelihan manusia masa zaman raja dahulu? Kenapa wujud sembelihan manusia masa zaman raja dahulu? Dia masa sembelih manusia ni, dia di zaman selepas daripada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam ni memang Allah Ta'ala nak uji. Jadi bila lepas daripada zaman Nabi Ibrahim tu, bila dia selang-selang masa tu, dia dimasukkan pula orang dah dia tak beramal lagi dah dengan syariat Nabi Ibrahim ni. Ada dia campur habis apa semua dah. Orang panggil orang Arab kuno. Zaman jahiliah, zaman kuno.
Zaman ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun belum lahir lagi. Jadi depa reka macam-macam lah. Dia reka macam-macam. Ada yang sembelih, orang panggil sembelih nusuk. Nusuk ni maknanya dia buat satu sembelihan, dia sembelih binatang untuk disembahkan pada berhala. Sembahkan pada berhala. Yang daging tu kita tak boleh makan, haram kita makan. Ada juga yang sembelih manusia. Contohnya zaman macam Mesir purba, depa sembelih manusia. Mai setahun sekali depa carilah anak dara, gadis sunti apa semua pun, depa sembelih manusia, dilempak masuk dalam sungai Nil dengan ritual-ritual yang tertentu. Itu dulu punya zaman. Jadi sembelih manusia ni tak ada lagi dah. Bahkan haram sembelih manusia. Kita sembelih binatang korban lah, bahimatul an'am. Itulah jawapannya, maknanya dia zaman dulu, zaman Mesir purba kuno dulu. Tu memang tak ada sembelih manusia ni. Tu saya rasa mendapatilah kot. Ustaz. Soalan yang seterusnya. Kalau kita kalau kita kalau ikut macam Ustaz cerita di awal tadi, dikatakan untuk api tu satu benda yang panas dan ianya bersifat kalau ikutkan, kalau kita kena api tu dia akan membakar. Tapi pada zaman Fir'aun dulu, bila kejadian tu berlaku di depan mata, pada saat tu adakah penerimaan untuk agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim tu tersemat kuat pada setiap yang menyaksikannya tu, ataupun yang tak dapat hadir pada majlis pembakaran akan Nabi Ibrahim itu, mereka tak dapat sebab mereka tak menyaksikan. Jadi base kepada cerita-cerita orang yang berada pada penyaksian pembakaran. Ya, sebenarnya ada yang mengatakan kalau kita tengok sirah, yang mana menyaksikan itu sebenarnya hati mereka ni terbuka. Hati terbuka untuk nak menerima, untuk nak mengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sebabkan tak mengikut juga disebabkan kuat orang kata apa, tentangan daripada Namrud. Bahkan yang mana yang cuba-cuba nak beriman pun dia akan bunuh Namrud ni. Jadi maknanya penerimaan secara totalnya memang zero lah kalau kita kata di Babylon, di Iraq tu. Sebab yang mana cuba nak beriman, bagi Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui lah dari sudut hati itu kan. Tapi dari sudut Namrud ni memang dia tak bagi chance. Walaupun dia tengok rakyat dia tu bila tengok macam-macam nak okey, macam-macam nak okey, tengok Nabi Ibrahim tak terbakar apa semua pun kan. Tapi dia tak benarkan, dia tak buat begitu. Dan di Iraq ni alhamdulillah selepas daripada kian-kian lama, dia penerimaan Islam tu makin tinggi balik. Makin tinggi balik. Itu ya. Mungkin ni soalan akhir Ustaz. Okey, baik-baik. Seorang yang bertanya ni, Faisha Hani, dia ingin bertanyakan, dia kata, Ustaz, kalau ibu tunggal, dia korban seorang untuk diri dia sendiri, dapat tak yang Ustaz kata sunat kifayah tadi untuk anak-anak dia? Ustaz dapat tak? Ustaz gerah yang tu. Rasanya apa ni, Ustaz Line punya Ustaz sangkut. apa? Ustaz tak dapat bersiaran dah ke? Ustaz tertekan apa? Kita bukan sebab di awal ni tadi dia dah bagi tadah untuk dia punya, dia tengah charge dia punya phone tu kan. Boleh tak? Banyak soalan ni. Memang Dua banyak soalan. soalan tapi
kita terpaksa ambil soalan ni, kita masukkan dalam Facebook. No? Kita boleh ni ataupun kita boleh WhatsApp kat Ustaz. Ustaz jawab, kita beritahu dalam ni. Dalam WhatsApp boleh. Boleh tak? Kak T kopi siap-siap. Sebelum kita tutup, persoalan ni takkan ada dah. Kak T kopi masuk ya? Okey, masuk tu. Dia dah hilang. Okey. Tak boleh lah apa? Ustaz tak dapat nak meneruskan dengan kita di saat-saat akhir, tapi alhamdulillah lah Ustaz dapat Ustaz masuk balik ya. Ustaz masuk balik. InsyaAllah. Ustaz. Mohon maaf lah. Ustaz ada dalam tapi tak dapat nak teruskan cakap yang kita. Dia dapat lihat kita lah. Kita apa soalan-soalan tu kita akan kumpul bagi nanti kat Ustaz dan kita Ustaz jawab kemudian lah. Okay, saya rasa masa pun dah tepat dekat sampai ke sebelah juga Ustaz berbicara dengan kita. Banyak syarah yang diberi kenaan dengan sirah Nabi, utamanya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak pengisian yang Ustaz bagi tadi, panjang lebar kita boleh dapat. Dan saya rasa tadi pun bahasa kita pun sini bahasa berperhatilah apa yang bicara tak boleh Ustaz mengenai apa pengorbanan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad SAW. Jadi saya rasa saya nak tutup macam ni. Okey, saya rasa pukul 11 lebih dah ni. Saya nak tutup majlis dan sebelum saya tutup majlis tu saya minta lah jawatan kuasa kawan muflisin untuk membaca doa menutup majlis ilmu. Doa bahawa Al-Iman Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Silakan JK kawan muflisin. Ya. Ada lagi ke soalan? Siapa yang nak ada soalan bubuh dekat chat tu nanti Yati kopi. Last soalan daripada Norihan dulu tentang bernazar. Kak Ti dah kopi dah semua. Ada lagi soalan kita tak buh isu ya. Okay, apa tidak apa kita tutup majlis dengan doa majlis ya. Bersama dengan AJK orang Muklisin. Baik. Syun dah Syun. Okay, ada. Ada Ti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana atarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna. Ya Rabbana atarafna bi annana atarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا
والأهل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لفظ أشرفنا فضلا وجودا من نال بإتساب منا بمصطفى رسولي نهضى بكل سولي يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أصرفنا على لفظ أشرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أصرفنا على لفظ أشرفنا Afidah tak dengar suara doa. Tak buka. Alhamdulillah fil bad'i wat tanahi subhanaka izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah ghatim abadan adada khalqihi wa ridonasi wa zinatil arshi wa midada kalimati. Allahumma inna وخير ما فيه وأعوذ بك من شر هذا العمل وشر ما فيه إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhan kita mengakhirkan dengan tasbih karam nah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Min surah wal 'asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, terima kasih. Kami daripada JK Home PC mohon ampun dan maaf seandainya masa perjalanan program tadi ada berlaku kesilapan atau kesilapan, kami mohon ampun dan maaf. Dan saya sudahi dengan wabi wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum semua. Terima kasih semua. Dan semoga Allah mudahkan urusan kita di hadapan. Salam Jumaat. Jangan lupa banyak selawat ini. InsyaAllah. Allah. Nanti AJK masuk baliklah no. Saya akan off kan ni. Aziz.